Ya, kalau nak kirakan ini bukan satu kabinet yang ideal. Dia datang kabinet daripada yang rojak datang daripada berbagai-bagai parti dicantumkan. Gagal daripada sudut apa? Kalau sudut dari segi agen ekonomi. Saya sedang bercakap dari segi ekonomi. Biar saya habis dulu ya. Gagal itu saya tak nafikan. Parlimen boleh bersidang dengan syarat kita mesti bersedia menjadi kerajaan yang mesti dikritik oleh rakyat. Ada peluang lagi kalau nak tukar-tukar pemain sikit, tukar taktik sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tenang-tenang, rehat, relax. Kerana untuk pertama kalinya kami di Garasi TV amat bertuah kerana bersama kita adalah seorang menteri, seorang tokoh politik yang tidak asing lagi, iaitu Tan Sri Anwar Musa. Apa khabar Tan Sri? Baik, alhamdulillah. Baik, bersama kita Tan Sri adalah pengasas TV Hijrah, minta maaf TV Hijrah pula. Bekas Naib Presiden TV Hijrah yang kini adalah pengasas Garasi TV, Tuan Haji Zainal Rashid Ahmad. Apa khabar Tuan Haji? Khabar, alhamdulillah. Baik, Datuk Tan Sri, kita akan ke udara lebih kurang dalam 1 jam setengah. Di mana bola ni, England lawan Croatia ni. Okey, tak kenal maka tak cinta. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, izinkan saya membaca sedikit latar belakang mengenai Tan Sri Anwar Musa. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bergelumang lebih 3 dekad dalam dunia politik. Tan Sri Anwar Musa pernah memegang 2 jawatan menteri, iaitu di Kementerian Belia dan Sukan pada tahun 1990 hingga 1993 dan Kementerian Pembangunan Luar Bandar daripada tahun 1993 hingga 1999. Beliau juga pernah menjadi ahli Dewan Undangan Peringat dan juga Adun Koklanas dan ahli Parlimen Peringat. Tan Sri Anwar Musa merupakan lulusan ijazah sarjana muda dalam pengurusan pembinaan daripada University College of London serta ijazah sarjana muda perancang bandar dan desa daripada Universiti Teknologi Malaysia ataupun UTM. Baik Tan Sri. Ya. Sebagai pembuka bicara, sejak dilantik Menteri Menjaga Hak Ehwal Wilayah Persekutuan pada tahun 2020 sehingga ke hari ini, hingga ke saat ini, mungkin Tan Sri boleh rumuskan sedikit apa perasaan dan cabaran yang dilalui ini. Silakan Tan Sri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Garasi TV yang sudi menjemput saya untuk bersembang-sembang sedikit pada malam ini. Saya pun sebenarnya baru dengar juga nama Garasi TV ni. Cuma orang di belakang Garasi TV dan juga yang sedang meneramah saya ni memang orangnya dah saya sangat-sangat familiar dan saya ucap terima kasih atas keemasan dapat berwacana pada malam ini. Cuma saya kata tadilah, malam ni ada bola England lawan Croatia. Mungkin kita berbagi-bagi audiens tak tahulah, tapi kita dah sampai 1000 Tan Sri. Soalan tadi secara ringkasnya dapat saya jawab. Bagi saya jawatan ini bukan sesuatu yang kita cari. Bukan sesuatu yang kita kejar, apalagi setelah telah pun berada dalam jemaah menteri di kabinet Dr. Mahathir, maka saya tidak pernah membayangkan untuk saya kena kembali berkhidmat dalam jemaah menteri kabinet Tan Sri Muhyiddin. Jadi saya menganggapkan ini sebagai satu takdir ilahi dan dia merupakan satu tanggungjawab dan kita secara sukarela telah mengangkat sumpah wallahi wa billahi wa tallahi di hadapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk
menjalankan tugas-tugas kita kepada negara, maka bagi saya ia adalah suatu tanggungjawab yang sangat besar, yang juga sangat berat, satu amanah yang perlu dipikul, bukan saja soal kebertanggungjawaban kepada kerajaan yang saya anggotai, kebertanggungjawaban kepada parti yang saya wakili, dan sudah tentu jugalah kebertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya menerimanya sebagai suatu tanggungjawab yang bagi saya perlu laksanakan sebaik yang mungkin. Itu saja. To the very best of my ability. Tan Sri, saya sangat menghormati Tan Sri, pengalaman Tan Sri semua. Tapi akhirnya Tan Sri, sesi malam ni adalah untuk kita betul terang. Saya akan bertanya soalan-soalan yang daripada hati nurani saya. Daripada pengalaman saya dah 30 lebih tahun sebagai wartawan. Saya jadi pergi membuat liputan ketika Tan Sri masih lagi dalam pemuda UMNO. Saya pun budak baru dalam media utusan Malaysia. Soalan saya ikhlas saya nak tanya Tan Sri. Dengan pengalaman Tan Sri yang begitu lama dalam kerajaan dan dalam politik, dapatkah Tan Sri rasakan rakyat begitu marah kepada ahli politik, rakyat begitu marah kepada ahli politik? Kerana saya rasa sejak saya cover pengalaman pertama pilihan raya 1990, pembentukan kerajaan, saya rasa inilah satu period di mana ahli politik dibenci daripada satu tahap yang tak sukar untuk saya gambarkan. Saya tak jumpa 1.7 juta dalam Perkataan Bahasa Melayu untuk menggambarkan rasa marah rakyat. Pertama saya nak tanya Tan Sri dengan ikhlas. Adakah Tan Sri sedar, ada ahli-ahli politik, ahli kawan-kawan Tan Sri sedar bahawa inilah period di mana ahli politik paling dibenci oleh rakyat? Kerana keadaan politik yang ada sekarang lepas pertukaran kerajaan, berlaku langkah Sheraton, berlaku COVID-19, dengan segala macam ni. Saya tanya dari hati-hati dengan Tan Sri. Apa soalannya? Apakah Tan Sri dapat merasakan, rakan-rakan politik dapat merasakan bahawa inilah period di mana ahli politik sangat dimarahi dan sangat dibenci oleh rakyat? Tak kira datang daripada mana pembangkang kerajaan. Saya tidak berapa pasti saya nak jawab ya ataupun tidak, sebab sepanjang ingatan saya dalam politik, saat rakyat membenci ataupun suka ahli politik ni sesuatu yang agak subjektif dan dia berubah-ubah daripada satu masa ke satu masa ya. Saya masih ingat di awal-awal waktu saya muda dulu dalam politik, waktu berlaku krisis perlembagaan, waktu saya tak dapat nak mengikuti Tengku Razali dan saya dikatakan penderhaka kepada Sultan Kelantan sehingga saya dianggap sebagai tak ada semangat Kelantan dan sebagainya. Saya fikir waktu itu saya adalah salah seorang daripada ahli politik Kelantan yang sangat dibenci oleh rakyat, dan itu ternyata dalam pilihan raya tahun 1990 apabila saya bertanding lawan dengan Yang Berhormat Mat Sabu di Parlimen Nilam Puri. Saya telah kalah dengan jumlah undi yang besar, hampir 10,000, 9,000 majoriti ketika itu. Dan kemarahan rakyat itu dapat disukatlah sebab kita ada pilihan raya. Satu lagi yang boleh saya recall ialah sewaktu Dr. Mahathir di penghujung perkhidmatannya, orang benci sekali Dr. Mahathir pada ketika itu. Orang panggil dia macam-macam. Ada di setengah di Kelantan, kalau tengok Dr. Mahathir dalam televisyen, dia sanggup tutup televisyen dengan kaki dia. Dan dalam ceramah-ceramah orang panggil macam-macam dan sebagainya. Jadi kemarahan juga waktu itu kerana perkara-perkara tertentu pada masa itu. Jadi sama ada waktu saya dibenci di Kelantan dulu atau waktu Dr. Mahathir dibenci pada tahun 90-an akhir ya. Tetapi saya ataupun Dr. Mahathir, kita kena terus menjalankan tanggungjawab kita. Sebab kebencian itu kadang-kadang dia ada berfasa, ada bersebab, tidak salah rakyat. Jadi bila dalam keadaan sekarang ini, saya fikir kalau ada rakyat rasa resah, rasa marah, kita harus faham bahawasanya rakyat dalam keadaan takut, dalam keadaan bimbang. Sebab kita sekarang ini pertembungan permasalahan politik, permasalahan ekonomi, kemudian permasalahan tentang soal keselamatan, soal nyawa rakyat.
Jadi sebelum daripada ada masalah ekonomi sekarang yang timbul berikutan masalah kesihatan, kita telah pun berada dalam keadaan politik yang rakyat memang benci. Ya, satu kerajaan PH yang telah dapat mandate yang begitu besar, akhirnya tak boleh nak carry mandate rakyat, berlaku pertelingkahan sama sendiri secara dalaman, berlaku break up dalam parti, tidak dapat menunaikan janji-janji yang telah dikemukakan dalam pilihan raya, dan banyak tindakan-tindakan yang sangat tidak disenangi oleh rakyat. Jadi waktu itu pembangkang tu jauh lebih digemari daripada kerajaan. Jadi rakyat memang telah berada dalam keadaan yang atau kecewa dan juga boleh nak kata marah pun dia juga sebenarnya. Kemudian atas sebab itulah berlakunya satu pertukaran kerajaan sehinggakan terbentuknya Perikatan Nasional. Jadi episod kebencian rakyat kerana politik kita pasca pilihan raya 2014 belum reda. Baru bentuk saja kerajaan baru, kita datang dengan satu lagi ujian yang sangat besar. Dan kali ini, satu ujian ini boleh dikatakan tidak pernah dialami oleh mana-mana negara sejak mungkin lebih pada 100 tahun. Dia bukan satu fenomena yang biasa, dia bersifat global, dia bersifat yang sangat serius, yang menguji kita, semua kerajaan-kerajaan di dunia. Jadi keresahan itu bertambah, compounded orang kata dia. Dari segi politik belum dia kata reda, datang pula ancaman penyakit yang begitu besar ya. Kemudian apabila masalah COVID itu memakan masa yang panjang kerana di peringkat awalannya sebelum penemuan vaksin, kita terpaksa menguruskan penyakit dalam keadaan tak ada penawar, tak ada ubat ya. Jadi keresahan rakyat bila menyebabkan nyawa, melibatkan kematian, berarti keresahan itu real yang dirasai oleh setiap orang. Rakyat mahukan satu comfort, rakyat mahu rasakan satu suasana yang terjamin. Jadi politik belum terjamin, datang pula soal kesihatan yang menyentuh, boleh dikatakan menyentuh semua orang. Jadi bila masalah yang prolong itu, dia berjangkit pula kepada ekonomi, tak dapat tidak. Itu juga bukan hanya kita, global. Ya, secara menyeluruh, ekonomi tentulah sudah menjadi slow kerana lockdown, kerana resources terpaksa disalurkan kepada perbelanjaan kesihatan dan sebagainya. Ekonomi terpaksa menguncur, aktiviti pelaburan tak dapat dijalankan, maka datang pula masalah ekonomi. Dan masalah ekonomi juga menyentuh rakyat terbanyak di bawah sana. Rakyat hilang pekerjaan, rakyat tak cukup pendapatan, rakyat tidak dapat hidup dalam keadaan yang normal seperti biasa. Jadi pada saya kita perlu memahami, kalau rakyat berasa benci, kalau rakyat berasa marah, pada saya ia ada satu situasi yang real, dia merupakan satu situasi yang berasas, tetapi bagi orang politik inilah cabaran dia. Ya, inilah cabaran dia sebab masalah-masalah ini tidak ada boleh dengan kun fayakun boleh selesai. Tidak ada dalam dunia formula kestabilan politik ini dapat selesai dalam masa yang cepat. Masalah penyakit COVID ini juga tidak ada formula jalan pintas, dan pemulihan ekonomi juga. Kita perlu ada ketahanan untuk terus berjuang kerana dia memakan masa. Jadi kita berada di tengah-tengah suatu pertarungan yang pada saya, walau kebencian datang macam mana sekalipun, ya, kita tahu kita tidak ada alternatif kecuali kita kata benci pada yang ini, ambil yang datang, buang yang datang, boleh menjamin COVID terus selesai, ekonomi terus mencanak, politik terus menjadi cantik, jadi ideal. Dan kita tahu ada option begitu. Tetapi sekarang ini kita tahu itu bukan optionnya. Maka istiqamah, keyakinan untuk kita meneruskan apa yang telah kita aturkan dalam suasana yang bukannya terbaik bagi orang politik. Tapi bagi saya, itulah cabarannya, kerana yang pentingnya ialah di akhirnya orang politik mesti deliver tentang permasalahan yang dihadapi oleh rakyat. Saya potong sekarang ni, ada 2,000 orang dah menonton.
Saya janganlah kecil hati dengan soalan-soalan saya. Saya nakkan satu interview yang bukan lip service. Kalaulah kerajaan memahaminya, Tan Sri, dia kelihatan seperti ini. Saya balik tadi sebab perjanjian kita adalah semuanya tentang kerajaan. Kalau kerajaan memahaminya, Tan Sri, kelihatan seperti yang Tan Sri cakap ni adalah Tan Sri seorang per individu yang memahami. Saya nak buang dulu pembangkang dalam story ni lah. Saya nak ambil tentang kerajaan. Saya tak menolak version kerajaan gagal. Kerana version kerajaan gagal adalah hashtag yang saya rasa relevan untuk digambarkan pada kajian hari ini. Tapi malam ni saya nak Tan Sri explain hashtag tu. Saya tengok kelihatannya Tan Sri seperti pelbagai bahasa digunakan dalam kabinet. Seolah-olah apabila di MKN menggunakan bahasa Perancis, di kabinet menggunakan bahasa Jerman, setengah kementerian dengan setengah kementerian menggunakan bahasa Portugis. Sebahagian daripada kabinet ni boleh kita anggap kabinet yang matang, sama ada mereka pernah berada dalam kerajaan atau mereka berada luar kerajaan. Maaf, saya nak bertanya kepada Tan Sri. Bagaimana Tan Sri nak menjawab kalau saya bertanya bagi pihak semua orang bahawa ini adalah kerajaan gagal? Saya minta Tan Sri jawab. Senang saja saya nak jawab. Saya akan tanya you balik. Cuba you specify gagal tu dalam bentuk apa? Okey, saya specify. Kepada saya? Okey, saya specify. Saya bagi tahu kata apabila kita bercakap tentang ekonomi, Tan Sri kelihatan sangat memahami tentang ekonomi. Tan Sri menyebut begitu tentang ekonomi. Tan Sri confirm kerana Tan Sri duduk Dewan Bandaraya dan saya adalah salah seorang pembentang yang menjalankan analisis tentang krisis miskin bandar. Jadi saya ada semua data. Tan Sri tahu bahawa mereka yang tinggal di PPR, mereka tinggal di PA, perumahan awam. Ini 63 perumahan awam yang ada ni. Dan Tan Sri pun tahu bahawa data yang dikeluarkan oleh pihak Tan Sri pada bulan Disember, 30,000 isi rumah di Kuala Lumpur berada dalam keadaan sangat kritikal. Tetapi dasar yang dibuat oleh kerajaan hari ini, terutama oleh Kementerian Kewangan dan juga kerajaan lah saya anggap, kelihatannya tak begitu faham tentang data yang ada pada Tan Sri dan data yang ada pada mereka yang memiliki kemiskinan. Sebab tu saya kata bila sebut kerajaan, saya anggap Tan Sri juga adalah sebahagian daripada pasukan kabinet. Apa yang Tan Sri cakap tentang kerajaan memahami derita rakyat, tetapi kelihatan secara aplikasinya tidak. Sebab itu saya kata, you sendiri tak boleh nak justify secara spesifik gagal daripada sudut apa. Kalau sudut dari segi agen ekonomi. Saya sedang bercakap dari segi ekonomi. Biar saya habis dulu ya. Kalau you hanya contoh rumah PPR rakyat. You tahu ke tidak, di rumah PPR rakyat sekarang, sejak berlakunya COVID sampai sekarang, sewa terus dipercumakan. Sekarang hanya diberi 50%. Do you know how much penyewa PPR sekarang perlu bayar? Hanya RM50. Duduk di rumah 1 bilik, 2 bilik. Beritahu saya dalam dunia ni, mana ada rumah yang beri hanya dengan sewa RM50 di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur. Sebab tu saya kata, yang cakap tentang kerajaan gagal ni, saya sebagai orang politik saya faham. Pertama, saya selalu kata, kita tengok hashtag kerajaan gagal tu datang daripada siapa? Datang daripada orang politik ke, datang daripada ahli ekonomi ke, datang daripada ahli falsafah ke, kena tengok jelujur punca dia tu. Kalau jelujur dia punca datang daripada orang politik dan dia bermotif politik, maka kita perlu tengok bahawasanya ianya adalah satu helah politik. Kalau nak tengok kalau benda tu real, mungkin kita tengok juga adakah dia datang dari satu sumber yang real. Saya bagi orang politik, saya tahu siapa yang reka hashtag kerajaan gagal. Saya tahu kenapa ianya dilakukan. Ya, ini hanya dilakukan kerana apabila kerajaan terpaksa handle masalah kestabilan politik, kestabilan tentang masalah kesihatan, tentang masalah ekonomi, di tengah-tengah pertarungan, itulah saat kerajaan paling lemah. Ya, kita kena akui, itulah saat kerajaan paling vulnerable. Maka dalam game orang politik, kalau dia nak attack, dia akan attack waktu orang lemah. Ini kerajaan Perikatan Nasional nak kena faham, Tan Sri Muhyiddin nak kena faham, ahli kabinet nak kena faham. Jadi dalam kita peperangan, ada waktu kita kena serang dalam keadaan kita kuat. Ada waktu kita kena serang dalam keadaan kita lemah. Di dalam Art of War dikatakan kalau kita berada di lurah atau kita berada di valley, kita jangan menyerang. Kenapa? Kita tidak ada di position of strength. Why? Enemy ada daripada atas bukit, kawasan atas, dia akan menyerang kita, kita vulnerable. Bila kita patut menyerang? Bila enemy berada dalam position lemah, kita berada dalam position kuat. Ini di Art of War, Sun Tzu pun ada menghuraikan perkara ini.
kita berada di kawasan tinggi, barulah kita attack orang di bawah. Dalam perang Uhud pun konsep yang sama berlaku. Dalam politik juga sama. Oleh kerana sekarang ini kita kena akui dalam kerajaan, kita bukan berada dalam posisi yang terbaik. Kita masuk, angkat sumpah saja, kita kena urus ketidakstabilan politik. Bentuk kerajaan dengan margin hanya tiga kursi. Di saat itu UMNO tidak ada masalah menyokong Kerajaan Perikatan Nasional. 5-6 bulan lepas itu senario berubah. UMNO menarik sokongan, sekurang-kurangnya sebahagian daripada sokongan. Jadi dia sudah menjadi suatu igawan bagi kerajaan yang terpaksa menjalankan tugas menstabilkan politik. Jadi kita kena terima realiti, yes, politik menjadi makin tidak stabil. Begitu juga dengan soal COVID, begitu juga dengan soal ekonomi. Jadi saya kena akui kerajaan sekarang berada dalam keadaan yang lemah, kerana bukan lemah dari segi kelemahan mutlak, lemah dalam arti kata kerajaan dengan resources yang terbatas perlu menguruskan spektrum permasalahan yang lebih besar. Ya, jadi di sinilah ujian bagi kerajaan. Kerajaan mesti menggarap kekuatan. Mesti menggarap kekuatan untuk handle semua ini dengan satu keyakinan. Tapi problem dia sekarang ialah saat inilah serangan nak dibuat. Dari segi politik, inilah juga serangan saat nak buat. Maka keluarlah hashtag kerajaan gagal. Saya nak ambil satu contoh. Since you tak boleh bagi contoh, saya bagi contoh. Orang kata satu pada sebab kerajaan gagal ni, gagal nak menangani COVID. Saya nak tanya balik, beritahu saya satu negara yang sudah boleh declare dia berjaya. Saya nak tanya Yunan. Ya. Saya boleh jawab. Okey, you tahu, baik, you kata you boleh jawab, sekarang saya nak beri soalan pada you. Ya? Berapa kes COVID untuk England pada hari ini? 12 hari bulan. Data saya tak ada tu. Saya boleh bagi tahu kata penurunannya telah berlaku dengan baik. Penurunan telah berlaku dengan baik. England hampir mencapai angka di bawah 1,000. Walaupun ada hari yang England telah mengumumkan mereka mendapat data yang hampir nol, kosong, tiada kes. England telah mencapai suntikan 38 juta daripada 56 juta, daripada 67 juta rakyat dia. Yang boleh katakan sekarang sekurang-kurangnya satu suntikan. Berarti macam ni tu, kalau kita nak ambil United Kingdom dan kita nak ambil Amerika Syarikat, mereka berada dalam position yang sangat teruk, lebih teruk daripada kita, tapi dia bukanlah ukuran apple ke apple, kerana saya sedang bercakap tentang negara yang maju dan Malaysia adalah negara yang pembeli, mereka adalah negara pengeluar. Tapi saya nak balik pada soalan yang nak minta Tan Sri fokus. Apakah Tan Sri Tan Sri? Nanti. Itu habis tadi soalan saya tadi. You telah bagi jawapan yang salah. This is the problem. You journalist, you patut ada maksud data yang lebih tepat. Ya, saya baca pada you. Hari ini untuk United Kingdom, you kata kes jadi 1,000. Hari ini ya, data you boleh buka dalam Google. Di England 12 hari bulan Jun, kes hari ini ialah 7,550 positif kes sehari. Average untuk minggu ini di England untuk average 7 hari ialah 6,689 average. Nampak dah? Sekarang saya dapat buktikan bagaimana orang yang menyukat gagal kerana dia tidak berpijak kepada data. Dia pergi kepada sentimen. Dan you membuktikan kepada saya satu pada contoh. Sedangkan kalau kita tengok, saya setuju you kata tidak compare apple to apple. Perfect. Ya? Sebab England jajah kita 200 tahun. England adalah negara pengeluar vaksin. Ya. Pun sekarang ini England punya vaccination rate belum sampai 50%. Ya. And case masih berlaku 7,000 kes sehari. Please remember, England mengeluarkan vaksin dia sendiri dan kita hanya pembeli kepada vaksin. Jadi nak sukat berjaya atau gagal ini, kita mesti objektif. Itu England. Amerika, you buka Google, you tengok balik Amerika, United States, kes pada hari ini 7 hari average per day 14,464. Saya nak menyatakan bahawasanya memerangi COVID ini mesti dipahami dalam satu perspektif yang berdasarkan pada sains dan data. Tak ada negara sudah boleh claim, terutama sekali kalau negara itu belum dapat menyelesaikan program vaccination dia. Okey, saya boleh tangguhkan itu, cuma saya nak rumuskan.
Soal berjaya atau gagal itu, kalau jadi mainan politik, orang bercakap berdasar pada sentimen, orang tak bercakap berdasar pada fakta. Tetapi dalam realiti dunia politik, kerajaan kena ambil sikap terbuka. Pada saya tengok the other way around. Apabila orang buat hashtag kerajaan gagal, di saat kita tengah berperang, pada saya baik, bagus. Kerana dia bagi early wake up call for government. Sebab dia kata kita gagal kalau main bola 90 minit. Orang kata kita gagal di saat 45 minit. You ada 45 minit lagi untuk skor gol. Jadi saya tidak worry orang gunakan. Masih boleh bagi ruang pada saya sekejap tak? Ya, nanti dulu saya kena habiskan. Mustahak. Kalau tidak orang tak akan dapat faham daripada perspektif yang menyeluruh. Saya memang tunggu you tanya soalan kerajaan gagal ini. Pada saya gagal itu saya tak nafikan. Gagal pada poin-poin yang tertentu. Dia ada, tapi bukan gagal mutlak. Kerajaan juga tak boleh klaim berjaya pada masa ini walaupun ada kejayaan-kejayaan tertentu. Kerana belum sampai kepada kejayaan yang mutlak. Bila sampai kepada garis ni nanti, barulah kita boleh menyukat berjaya atau gagal. Okey? Faham? Okey. Tan Sri, kita tenang sekejap. Saya cuma nak balik pada ekonomi tadi, Tan Sri. Sebab saya rasa Tan Sri berada dalam Kuala Lumpur dan Tan Sri berada di pusat di mana ekonomi benar-benar terjejas. Saya tahu Tan Sri ada data yang sama macam saya ada data kerana saya melihat data Tan Sri yang Tan Sri umumkan pada Disember 2020. Dan data itu adalah lebih kurang daripada data yang memang ada. Saya cuma nak bagi tahu, dengan kerajaan punya yang diumum, ni saya nak bagi tahu ekonomi apabila COVID ni, Tan Sri, 3.0. Saya harap Tan Sri tak jam ke mana-mana, kita fokus that's one dulu. Sebab itu adalah perkara yang saya nak tanya dengan Tan Sri sama ada kerajaan realize atau tidak. Bahawa rakyat mengalami tekanan ekonomi yang sangat besar ketika COVID-19 dan kerajaan gagal yang saya kaitkan ini. Apabila kita lancarkan PKP, kelihatannya ruangnya tidak begitu selesa dari segi ekonomi. Saya sedang bertanya kepada Tan Sri kerana Datuk Tengku Zafrul tidak ada di sini. Tapi Tan Sri adalah salah seorang anggota kerajaan. Apakah Tan Sri merasakan ruang ekonomi yang telah diberikan kepada rakyat waktu PKP 3.0 yang sekarang dah bersambung 14 hari, Tan Sri, dan kita rasa dengan R0 yang kita ada 5,000, saya tak maulah bersifat negatif, tapi saya rasa lepas 14 hari kita akan berada dalam jajaran 3,000. Kita tak boleh mengharapkan magic. Kita tengok by numbers. Ada 5,000, mana ada R0 5,000? Ya, tak, R0 1 point plus. Angka jangkitan adalah 5,000 lebih. Ya. Betul, kita ada R0 1 plus. Berarti angkanya adalah 5,000 lebih, 6,000. Saya nak beritahu kata jajaran tak mungkin menurun dengan baik setelah kita tengok 14 hari pertama. Dengan anggaran saya bahawa kemungkinan selepas 14 hari pada 28 Jun, kita mungkin berada dalam jajaran 3,000. Berarti ada kemungkinan kita panjangkan lagi. Saya nak tanya soal ekonomi dah, Tan Sri. Tan Sri jawab supaya saya dapat faham dulu bab yang ekonomi. Sama ada Tan Sri rasa kerajaan telah memberikan sumber ekonomi yang lengkap, sumber ekonomi yang mencukupi untuk rakyat survive. Sebab saya nak pergi pada ekonomi, simpatism. Tidak dengan politik dulu. Sama ada Tan Sri rasa apa yang telah diumumkan oleh kerajaan ketika rakyat akan melalui, nak habis dah seminggu, akan lalu 2 minggu. Dengan preparation kita mungkin akan ada plus lagi 14 hari. Apakah Tan Sri rasa sudah mencukupi? Sebenarnya kalau diusukat soal beri, sampai bila-bila pun tak cukupi. Ya. Dan kita tengok pula negara-negara lain. We have to be realistic. We are not the only country facing this problem, and please look at our neighbours. How much they can give, because resources are limited. Tak ada satu negara pun yang boleh claim dia ada unlimited resources. Tapi kita dengan secara jujur kita boleh tengok apa yang kerajaan lakukan. Sampai ke peringkat kerajaan boleh mengeluarkan lebih pada 300 bilion dalam berbagai-bagai bentuk. Ini fakta, tak boleh dinafikan. Kawan saya di Indonesia beritahu orang di Malaysia fortunate. Kerana di Malaysia ada package ini misalnya. Banyak negara termasuk di Eropah, bila mereka dikenakan lockdown, dia tak beri pun insentif sebanyak yang kita beri. Jadi kalau soal cukup atau tak cukup, soalannya saya akan jawab tak cukup. Ya. Satu. Yang kedua, bila kita berada dalam saat sedang bertempur sebegini, kita tidak boleh ambil situasi yang ideal. Kita kena ambil situasi yang praktikal. Ada beza antara yang ideal dan praktikal. Kalau tanya yang ideal, lockdown, kerajaan tanggung semua makan minum rakyat. Tapi kita tanya satu soalan, adakah satu negara buat macam itu? Adakah satu negara yang mampu bila lockdown bagi tu makan free semua sekali?
Tentu tidak. Tetapi kerajaan kena buat pada tahap yang semaksimum mungkin. Okey, ambil Yusin saya buat contoh Kuala Lumpur. Saya di Kuala Lumpur, saya tahu bandaraya bergantung sumbernya kepada sewa, kepada cukai, kepada bayaran-bayaran. Tapi apa yang bandaraya kena lalui sekarang di bawah arahan saya? Lesen percuma sampai akhir tahun, jangan collect. Rakyat nak meniaga tempat yang tak dibenarkan. Saya kata benarkan. Saya terus isytihar wilayah bebas berniaga. Orang sindir saya macam-macam. Tapi saya adalah orang paling gembira bila saya berjalan di Kuala Lumpur. Saya pandang kiri, pandang kanan. Saya tengok penjaja-penjaja kecil tumbuh macam cendawan. 7,000, 8,000. Hati saya senang kerana saya dapat buat sikit khidmat yang kecil. Ya. Pasar Borong, peniaga-peniaga pasar Selayang pindah. Dia minta lah kerana COVID, dia kata kurangkanlah sikit sewa. Saya balik panggil pegawai, tengok cek apa gini, saya terus umum. Tak payah minta kurang sewa, you meniaga free sampai bulan 12. Okey? Wilayah bebas berniaga, 31 Julai tamat. Lesen kena bayar, nak sambung lesen. Minggu lepas saya panggil pegawai duduk cek sejauh mana kita boleh bertahan. Orang kata berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pegawai kata serah mandate pada saya. Baik, serah pada saya. Wilayah bebas berniaga lepas 31 Julai terus sambung lesen automatik, tak payah bayar. Penyewa-penyewa rumah PPR yang patut dah habis pun tempoh. Kalau dulu lockdown tak boleh bekerja. Sekarang lockdown boleh buka kedai, boleh berniaga. Patutnya dah kena bayarlah sewa rumah. Kita masih terus bagi further discount. Kalau dia duduk dalam premis-premis bandaraya, dia berniaga, tak payah bayar sewa. Dia bawa program usaha muda kota, tak payah bayar sewa. Itu yang dapat saya lakukan. Maknanya kita dalam kerajaan, kita tahu kita ni datang daripada rakyat. Tak kita nak jadi orang kata bodoh sombong kerana dah jadi menteri. Kita lupa tak ada kita kalau tidak ada rakyat. Jadi kita bersedia buat semaksimum mungkin. Dan inilah yang saya nampak Menteri Kewangan, saudara Yang Berhormat Mulia Tengku Zafrul, dia saya tengok seorang yang cukup berani. Kita tahu kita ada masalah hutang. Kalau dah terpaksa hutang lebih, kenapa? Kita punya siling hutang terpaksa naikkan. Ada orang sindir, oh kita ni hutang naik. Of course hutang naik. Sebab kalau kita nak bagi pada rakyat, tak cukup dengan apa yang ada, sanggup hutang. Kita kena sanggup hutang asalkan kita yakin kita boleh bayar hutang kita itu. Ataupun kita nak pulihkan ekonomi, kalau dengan hutang boleh memulihkan ekonomi, kita kena berani hutang. Jadi pada saya, kalau you compare secara relatif antara negara-negara di rantau kita ini, cuba tengokkan angka, tengok kadar pemulihan ekonomi kita. Tapi ekonomi tak boleh dalam masa 3 bulan. Kita kena faham. Gejala ini baru datang 3-4 bulan yang lalu. Ya, kita lalu perkara ini. Ya, maka keadaannya makin meruncing. Gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Ekonomi tak boleh dalam masa kun fayakun terus pulih. Seminggu lagi kerajaan akan mengumumkan plan, plan bagaimana plan pemulihan. Kerajaan kena terus duduk dan bekerja. Benda tu dinamik tiap-tiap hari. Kita kena bekerja. Dulu ada MCO 1 saja. Satu senario. Bila berlaku MCO 1, MCO 2, senario sudah berubah. Tiba-tiba datang lagi gelombang 3.0. Senario berubah lagi. Kerana ada 3.0. Kita terpaksa inject, buat pula satu skim baru, 45 bilion. 5 bilion direct injection into sistem. Dulu patut tak ada. Kita ingat satu gelombang saja. Kita dah belanja 300 juta lebih, 300 bilion lebih. Kemudian datang gelombang kedua, berapa puluh juta lagi. Datang gelombang ketiga, mungkin ada lagi gelombang keempat. Jadi kalau orang yang jujur dan faham, dia akan tahu negara kita bukan melalui keadaan luar biasa. Yakni negara lain lalu, kita pun lalu. Jadi kalau nak compare berjaya atau gagal, kita kena compare dengan negara-negara yang seangkatan dengan kita. Dan data menunjukkan kita recover better. Rakyat kita menerima kemudahan yang lebih baik. Kadar pemulihan kita juga lebih baik. Suku tahun pertama tahun ini saja, orang kata orang tak nak datang melabur kat Malaysia lah, orang spin dalam Facebook. Reality
peneliti data kata apa laporan yang dikeluarkan oleh Maida? Suku tahun pertama 2021 negara menerima pelaburan hampir 100% lebih tinggi daripada suku tahun sebelumnya, di mana lebih daripada 80 bilion pelaburan yang telah diluluskan untuk berlaku dalam negara kita. Tak ada orang nak spin, tak ada orang nak cakap. Sebab itu pada saya, soal orang kata kerajaan gagal ni hanya cabaran politik. It's okay. Kita akan tengok nanti. Saya yakin rakyat majoriti yang mungkin duk kalut-kalut, mungkin sebahagian negara demokratik, tetapi rakyat secara majoritinya dia akan menyukat kejayaan kerajaan bila sampai masa ni. Syaril mungkin ada soalan nak cool down sekejap. Saya sampai terpaku. Bila saya terpaku apabila Tan Sri minum air dulu Tan Sri. Sebab ada lagi soalan yang akan membuat Tan Sri minum air lepas ni. Saya nak ulang tuan-tuan dan puan-puan, ini apa yang ditulis oleh Tan Sri Anwar Musa berkenaan dengan perbincangan malam ini. Saya petik daripada Facebook beliau. Malam ini jam 9 malam, saya setuju Garasi TV tanya apa nak tanya. Asalkan berniat jujur untuk berwancana, untuk berkongsi maklumat, bersedia nak tanya dan mesti bersedia untuk mendengar. InsyaAllah saya akan cuba menjawab setulus hati, sedaya termampu bagi saya. Kita jumpa malam ini. Nampak? Maknanya malam ini malam ini tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang berada di Garasi TV yang sedang menonton, anda bertuah kerana Tan Sri mengatakan dia akan jawab. Berapa tadi? 4,000 orang ada sekarang. 4,000 orang real time. Wow. Saya rasa ni antara paling tinggi. So maknanya malam ini Tan Sri kena jawab. Syaril, saya tak sabar tunggu soalan. Syaril cuma tenang sekejap tadi dia pitching terlampau tinggi. Okey. Tapi saya tak akan turunkan note saya Tan Sri. Saya akan tetap dengan gitar saya adalah G sharp. Saya nak tanya Tan Sri satu soalan. Tan Sri. Tan Sri nampak sangat bekerja keras. Saya sampai menganggap kata satu level Tan Sri kelihatan sangat sayang pada kerajaan dan menjadi sangat ofensif. Tak apalah, itu saya rasa perjuangan yang Tan Sri kena buat apabila Tan Sri berada dalam satu kerajaan yang saya sebagai wartawan melihatnya hanya beberapa kerat saja yang boleh kita bergantung harap. Mana yang lain saya anggap melukut di tepi gantang. Ini kata ikhlas ya Tan Sri. Kita dah berjanji nak bercakap dengan ikhlas. Tapi Tan Sri, berapa banyak penjelasan yang boleh disampaikan kepada rakyat? Sekarang ni saya anggap masalah kerana suara Tan Sri hampir disilentkan. Tan Sri oleh kerana Tan Sri telah dianggap sebagai orang yang dengan parti Tan Sri tak begitu mesra. Saya rasa banyak yang Tan Sri jelaskan pada hari ini adalah suara yang tak dapat didengar kerana Tan Sri telah berada dalam senarai. Saya agak kenegam. Saya beruntung dapat Tan Sri malam ni sebab Tan Sri dah menyimpan banyak fakta dan banyak data untuk cakap. Tapi saya nak tanya satu Tan Sri tentang apakah Tan Sri rasa kabinet ni telah, kalaulah saya bagi peratusan markah, Tan Sri tentu marah. Saya kata hanya mencapai 60% saja kejayaan kabinet ni. Tapi Tan Sri boleh jelaskan kepada saya, apa yang Tan Sri boleh katakan untuk menyedarkan saya. Kalau sekarang saya mengatakan kabinet ini adalah sebahagian daripada kabinet yang perform hanya 60%. Apa yang Tan Sri boleh bagi jaminan pada explanation Tan Sri bahawa ini kerajaan yang sedang bekerja keras ketika saya seorang wartawan sedang melihatnya. Ramai kabinet yang berada di dalam kerajaan ini adalah kabinet melukut tepi gantang. Okey, terima kasih. Saya nak jawab gini je lah, Nal. Ya. Sewaktu saya dalam kabinet yang terdahulu, yakni masa kabinet Tun Dr. Mahathir, saya masih ingat lagi dalam ingatan saya bagaimana suasana politik ketika itu. Kalau daripada sudut politik, nak banding dengan sekarang, nothing. Waktu krisis perlembagaan dengan raja-raja, ya, waktu krisis apa tu dengan Anwar Ibrahim, waktu memecat berkali-kali berlaku. Sekarang pada saya dari sudut politik is nothing. This is part and parcel of politics. Political life is like this, you know. Pada saya tidak ada perkara yang terlalu luar biasa dan saya mendapati kerajaan yang ada hari ini, orang kata apa sekalipun, tapi saya mata yang menyaksikan perjalanan kabinet dulu dan sekarang. Kabinet ini paling tenang. Walaupun datang daripada parti-parti yang di luar bertelagak, tetapi dari segi bekerja sebagai satu kerajaan,
saya tidak mendapat recall satu pun insiden dalam jamaah menteri berlaku pertengkaran ataupun berlaku percanggahan pendapat dalam bentuk yang orang kata macam krisis yang kita tengok di luar. This cabinet saya tengok berfungsi dalam keadaan yang bukan paling ideal. Ya. Sebahagian presiden parti tak ada di dalam, sebahagian daripada orang yang dilantik tak disukai oleh pihak-pihak yang tertentu dan sebagainya, ya. Kalau nak kirakan ini bukan satu kabinet yang ideal. Dia datang kabinet daripada yang rojak datang daripada berbagai-bagai parti dicantumkan dengan majoriti yang begitu tipis. Tapi saya nak betul terang ni sebab apa yang saya cakap ni rakan kabinet saya yang lain akan tengok. Dan saya nak menyatakan ni. Walaupun kata rahsia dalam kabinet, tapi saya boleh sebut secara umum. Saya tidak pernah ingat ada satu peristiwa sejak kabinet ini dibentuk berlaku pertelingkahan dalam kabinet ataupun berlaku ketegangan dalam kabinet, apalagi nak berlaku breaking up. Saya tahu dalam kabinet yang terdahulu banyak berlaku pertelingkahan and finally break up. Tapi kabinet ini adalah kabinet yang bekerja. Saya tahu seorang menteri dipelekehkan oleh orang di awal-awal lagi berlakunya COVID-19. Orang pelekeh tanpa mention nama. Tapi saya berani menyatakan itulah menteri yang bekerja antara kerja paling kuat. Saya cek tengok bila Datuk sedang cakap, Tan Sri sedang cakap dengan Dr. Adam Baber kan? Saya tak nak sebut nama. Saya nanti orang kata puji orang tertentu. Tapi saya nak beri fakta, ya. Pada menteri yang dihina, disindir dan sebagainya, tapi terus jalankan tugas. Dan beberapa lagi menteri memainkan peranan masing-masing. Walaupun datang dalam latar belakang kepelbagaian parti yang cukup luar biasa. Kalau nak dibandingkan dengan kerajaan terdahulu. Kerajaan terdahulu semua bentuk kerajaan yang kerjasama datang sebelum pilihan raya lagi. Pakai logo yang sama lagi. Pakai manifesto yang sama lagi. But they break up. Even the Prime Minister pun akhirnya give up. Lepaskan jawatan. Tapi this government, saya berani menyatakan secara jelas dan tegas dan secara terbuka, hanya di garasi TV, ya, dan boleh cek dengan semua kawan-kawan kaya saya dalam Jabatan Menteri. Sama ada parti orang itu datang daripada menteri itu datang daripada GPS di Sarawak, ataupun dia datang daripada parti di Sabah, ataupun datang daripada UMNO yang sekarang bukan lagi sebahagian daripada anggota Perikatan Nasional, tetapi dari segi kerajaan, menteri yang telah mengangkat sumpah, yang bermesyuarat tiap-tiap hari Rabu, adalah sebuah kerajaan yang intact, solid, harmony dan very fokus dengan kerja masing-masing. Ini kita harus bagi signal yang jelas. Dan kerajaan ini adalah kerajaan yang telah mempunyai satu roadmap dalam soal nak mengatasi krisis, baik COVID, baik ekonomi, ataupun juga mungkin kalau yang paling longgar sekali adalah soal formula politiknya. Tetapi kita telah buat ketetapan dalam anggota kerajaan, politik bukan perkara paling utama dah sekarang. Perdana Menteri sebut dengan jelas, waktu berlaku krisis dalam UMNO, kami pergi berjumpa dengan Perdana Menteri. Kita bersedia nak lepaskan jawatan. Perdana Menteri kata, saya tidak berminat dengan soal politik pada masa ini. Kita ada kerja nak buat, you continue to do the work, we work for the people, we save the rakyat, we save the life of the rakyat. Baru ini, dalam mesyuarat NKM, saya sebutlah di sini secara terang. Bila kita terpaksa buat benda yang kita tahu tidak popular, tapi benda perlu. Dalam kerajaan, dalam kepimpinan, kadang-kadang jangan hanya cari populariti. Cari benda yang kita beristiqarah, kita yakin betul-betul kita kena buat. Apa Perdana Menteri kata? Kalau saya ditakdirkan jadi tak popular, kerana apa yang saya buat, saya reda. Yang bagi saya penting sekarang ni ialah mesti soal nyawa rakyat mesti diselamatkan dulu. Orang duk debate ni nak jaga ekonomi ke nak jaga lockdown, nak jaga nyawa rakyat dan sebagainya. Kalau buat tak popular dengan orang berniaga, tak popular dengan itu ini. PM kata if we have to do it,
we must do it. Save the rakyat first, kalaupun jadi tak popular. Tapi dia kata dia yakin ini adalah tindakan yang betul. So this is the kind of leadership yang sedang memimpin. Tapi malangnya di saat kita bergelumang begitu, di luar sana ada orang yang berkepentingan politik lebih daripada soal nak menjaga kepentingan rakyat dan sebagainya. Ini semua kita faham. Jangan cuba nak menafi-nafikan. Ini semua game ni level kita, level saya. We know each other very well. Let us be honest. Adakah kita betul nak mendahulukan rakyat ataupun kita ada agenda-agenda lain, kita hanya nak menggunakan sentimen rakyat. Sebab itu saya setuju sangat. Kalau nak dikirakan sekarang, kita menteri daripada UMNO bukan berada dalam keadaan paling ideal berada dalam kerajaan ini. Tetapi kita telah mengangkat sumpah nak menjaga rakyat. Hukum agama kata bila soal agama ini adalah fardu ain, bukan lagi fardu kifayah. Kita berdepan dengan soal nyawa rakyat. Satu nyawa pun amat berharga. Hari ini kita syukur, orang kata macam-macam. Nal, saya nak tanya you soalan. Di England berapa orang mati Nal kerana COVID? England. Hari-hari saya bercakap tentang COVID, Tan Sri tanya saya terus jam. Padahal setiap hari saya stream tentang COVID. Tapi ratus ribu saya rasa. Ya, kita terlupa nak tengok realiti Nal. Ini saya agak bold malam ini supaya kita pecahkan kebuntuan kita. Supaya kita keluar daripada kepompong yang kita reka-reka yang akhirnya merosakkan kita, kita hilang fokus. Kita hilang fokus. Apa sebenarnya kita nak buat dengan rakyat kita? Ya. England, kalau you buka Google, jumlah kematian dia 126,000, 127,000. Ya. Yang kena jangkitan COVID 4 juta lebih Nal. Ya. 128,000, 120 lebih ribu yang mati. Kita 3,000 mati pun kita tak sanggup tengok dah. Kita tak sanggup tengok rakyat kita mati kerana COVID. Walaupun hanya 3,000. Negara jiran dia tak declare yang mati. Tak declare angka mati. Kerana nak jaga pelancongan, nak jaga ekonomi. Tapi kita make it very transparent. Tak ada satu pun kematian kes COVID yang tidak kita laporkan. Tak ada satu pun yang kena jangkitan COVID yang kita tak masukkan dalam data. Dan kita beritahu pada seluruh dunia secara berani. Mungkin sekarang ada 600,000. Mati katalah berapa? 3,000 lebih. Tapi kalau kita faham, kita kena bersyukur pada Allah SWT. Doa kita berjawab. Doa kita di Malaysia ini berjawab. Kita ada baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Seluruh doa rakyat Malaysia kabul, makbul. 3,000 mati. Jadi ini saya nak tekankan bahawasanya saya akui satu perkara lah Nam. Kerajaan ini terlalu sibuk kelang kabut politik, kelang kabut COVID, kelang kabut ekonomi. Dia punya kom lemah. Stratcom dia tersangat lemah. Ya. Dan saya sendiri pun beri pandangan saya. Kalau Stratcom hanya berlaku mungkin di peringkat kerajaan, tapi dia tidak well connected pula kepada parti yang mendukung kerajaan. Ini realiti. Apa yang kerajaan buat misalnya, UMNO tidak membawa penerangan ke bawah. Sebab UMNO ada pendirian sendiri dengan kerajaan ini. Maka benda yang benar berlaku dalam kerajaan dah putus satu lain. Bagaimana pula parti-parti lain misalnya. Saya beri pandangan terus terang. Antara perkara kalau perlu dibagi dalam war adalah communication. Kalau berlaku communication breakdown, you buatlah benda baik macam mana sekalipun. Kalau orang tak tahu, macam bila semalam saya berdialog dengan Sabri Yunus dengan beberapa orang, bila saya cerita soal bagaimana negara kita punya komitmen soal COVID ni, waktu vaksin belum ditemui, kita dah buat bukit. Rakyat tahu ataupun tidak? Pada bulan Julai dulu lagi, waktu vaksin belum lagi ditemui. Dalam research, kita bawa dalam kabinet berbahas. Patut ke tidak kita masuk menjadi anggota COVID? Penyiasat-penyiasat research ni di bawah World Health Organization membentuk COVID. COVID ni satu rangkaian gabungan di antara pengeluar-pengeluar vaksin. Tapi Perdana Menteri buat keputusan. Walaupun vaksin belum ditemui, walaupun syarat dia nak masuk COVID kena bayar dulu berapa persen. Pay in advance. PM kata do not hesitate.
lepas Khairi Jamaluddin bentangkan kertas. Kita buat keputusan sebelum vaksin ditemui, kita terus bayar ada duit in advance nak memastikan rakyat kita dapat vaksin. Semua orang yang tahu sebab benda tu tidak di-explain. Kemudian apabila vaksin ditemui, ni saya nak cerita ni supaya gambaran kita buka habis-habis ya. Vaksin mula ditemui di negara yang menciptanya sendiri, termasuk England dan Amerika. Bila ditemui Pfizer dan juga AstraZeneca, mereka memulakan suntikan pun pada akhir bulan 12, awal bulan 1. Dan kita bila confirm benda itu dah selamat digunakan untuk manusia, kita terus membuat tempahan dan order. But of course bila kita buat tempahan dan order, bila satu dunia semua sekali buat order, macam kita nak jahit baju musim raya dah. Nak jahit baju musim raya, akhirnya tukang jahit kata, tak boleh jamin nak siap dalam masa seminggu. Ada setengah kena siap lepas raya pun ada. Sebab semua orang nak baju, kerana semua nak beraya. Tapi kita sempat secure jumlah COVID melebihi daripada jumlah penduduk kita. 120% daripada jumlah penduduk. Waktu itu pun kita bahas. Setengah kata cukup dengan 60% pada penduduk. Setengah kata cukup 70% pada penduduk. Setengah kata herd immunity 80% pada penduduk. Bahas. Tapi akhirnya kerajaan buat keputusan apa? Order lebih daripada jumlah penduduk. Sebab bukan rakyat saja, pemastautin, orang asing, pekerja halal, pekerja haram, asalkan dia bermastautin di bumi Malaysia ni, dia boleh membawa jangkitan. Therefore kita suntik semua. Cuma kita dahulukan rakyat kita. Satu bab. Adakah rakyat di luar sana tahu kita ada plan yang sebegitu? Rakyat di luar sana tak tahu. Tak ada government spokesman yang memberi penjelasan. This is our problem. Tan Sri. Ya. Jadi kalau saya boleh ambil kesimpulan sekejap untuk berbual dengan Tan Sri ni. Cara Tan Sri bercerita ni kerajaan ada semua jawapan kepada rakyat. Tapi Tan Sri, dia tak adil juga untuk rakyat apabila semua jawapan yang ada pada kerajaan tak sampai kepada rakyat. Satu perkara, nanti saya akan, kalau inilah kesimpulan yang Tan Sri nak bagi tahu bahawa kerajaan telah memiliki begitu banyak data dan begitu banyak fakta untuk diperjelaskan kepada rakyat. Tetapi akhirnya Tan Sri, maklumat tidak akan memberi apa-apa sekiranya dia kelihatan ada tetapi rakyat tidak mengetahuinya. Berarti Tan Sri tak boleh marah kepada serangan-serangan yang dibuat ke atas kerajaan kerana kelihatannya sekarang apa yang Tan Sri jelaskan adalah sesuatu yang seolah-olah menjadi benda misteri. Seolah baru malam ni timbul gegasinya. Sebab saya nak jelaskan kepada Tan Sri, kenapa membiarkan media, termasuk media yang ada, yang boleh kerajaan minta komitmen dan minta dia punya jasa baik untuk memberi tumpuan selaras dengan kerajaan kata keutamaan adalah perangi COVID. Keutamaan adalah beri rakyat faham tentang COVID-19, ekonomi. Kenapa kerajaan membiarkan media menggelumang dengan hal politik hingga akhirnya Tan Sri, hari ini budak tadika tahu tentang politik lebih banyak daripada apa yang sepatutnya mereka tahu kerana lambatkan berita politik. Tapi orang dewasa macam saya pun tak tahu tentang COVID-19 walaupun saya adalah antara orang yang dimangsakan. Saya nak tanya Tan Sri, kalaulah malam itu ini kesimpulan Tan Sri bagi, apa yang kerajaan akan buat sekiranya sekarang ni kelihatannya kerajaan ni telah berbuat begitu banyak. Tetapi rakyat kelihatannya langsung menganggap, saya bagi 60 markah kerana berdasarkan apa yang saya nampak, dah kira banyak Tan Sri saya membaca, tak pernah miss sebab saya wartawan dan saya stream COVID-19 every day. Pukul 3 petang dan 9 malam. 3 petang, 9 malam. Tapi bila Tan Sri cakap, saya rasa seolah-olah kata Tan Sri telah mendedahkan OSA walaupun dia sebenarnya maklumat biasa. Kenapa ini boleh terjadi? Jawab dia mudah je, Nal. Ya. Sebab dunia hari ini kita kena terima realiti dunia yang terbuka. Kalau macam Nal ataupun Syaril sebagai seorang wartawan, sudah tentu dapat membezakan dalam perjalanan, both of you are very senior journalist, ya. Dan dalam tempoh yang panjang itu semua kita tengok ke belakang. Kalau dulu kerajaan menguasai maklumat. Saya selalu kata dulu kalau orang nak berkuasa dalam politik di era Dr. Mahathir, kuasalah 3M. Ya, money, media, manpower, the resources. Kontrol 3 ni, kontrol. Dan siapa jadi kerajaan, terus kontrol. Siapa dia editor in chief, surat khabar, TV, semua kerajaan kontrol. Itu dulu nah. Sekarang ini informasi menjadi milik semua orang. Semua orang boleh buat live, dia boleh cakap tajuk yang dulunya hanya Perdana Menteri dia boleh cakap.
sekarang ini Mak Terai pun boleh kupas soal politik. Maka inilah realiti. Ya, inilah realiti yang kita kena terima dah, berjiwa besar. Kita sekarang ini kalau kita orang politik, kita wartawan, kalau wartawan kena terima realiti. Bahawasanya TV Garasi malam ini dapat tontonan lebih daripada Astro ataupun mungkin lebih daripada RTM. RTM besok akan marah. Kenapa hari malam ni Garasi yang dapat scoop cerita-cerita macam gini? Why? Sebab dunia sekarang, Sari datang pada saya, dia kata boleh tak you cerita benda yang dalam kerajaan? Saya kata boleh. Betulan dia datang at the right time. Yang mana saya memang merasakan kerajaan perlu lebih terbuka, lebih menyampaikan maklumat-maklumat yang sahih untuk nak melawan maklumat-maklumat yang palsu. Maka Garasi yang dapat. Sebab dunia hari ini begitu. Dan kita macam yang kata tadi, apa ni nak macam marah dengan rakyat. Tak boleh marah dengan rakyat. Rakyat itu adalah hak dia. Dia nak percaya ke, dia nak main Facebook ke, nak main Instagram, dia nak menyebarkan berita yang dia dapat. Sebab rakyat jujur, cuma sama ada dia dapat yang betul palsu itu kadang-kadang proses tapisan masing-masing. Tapi rakyat tidak salah. Maka kerajaanlah kena fikirkan kalau dah tahu situasi begitu. Sebab macam saya sekarang, every week saya dapatkan data analitik. Untuk nak tengok dalam media baru, apakah sentimen. Kita baca sentimen secara mingguan sekarang ini. Kemudian kita cek sentimen dalam sosial media, satu jenis sentimen. Tapi adakah sentimen itu sentimen bagi rakyat secara keseluruhan, kita kena cek lagi. Kadang-kadang kalau buat survey dalam Twitter misalnya, you akan dapat banyak negativity. Tapi you pergi ke Instagram, less. You pergi ke Facebook, less lagi. Tapi kalau you buat field survey secara sampling, secara saintifik, secara statistik, you akan dapat gambaran yang lebih besar lagi. Why? Sebab sosmed mungkin kontrol 20-25% daripada orang kata sama ada itu vibe ke noise. Kadang-kadang yang berlaku itu noise. Dia tidak merupakan fakta. Tapi setengah orang dia suka lah nak dengar pada noise. Jadi ini senario yang kita mesti beroperasi. Jangan salahkan rakyat. Malah kita kena ambil position. Betul ke tak betul, dalam media sosial media, dia ada guna kepada kita. Ada guna. Jangan pekakkan telinga. Jangan mula nak marah orang. Ambil sikap yang terbuka supaya signal-signal yang datang melalui komentar-komentar, kalaupun dia negatif pada saya, dia boleh dijadikan penawar. Setidak-tidaknya kita buka deria kita. Jangan jadi bodoh sombong dalam kerajaan. Baik, Tan Sri. Izinkan saya mencelah, Tan Sri. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, selama 1 jam kami yang berada dalam penghawa dingin pun rasa berpeluh, tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan saksikan sekarang ini adalah satu pertanyaan yang datang daripada hati rakyat, daripada hati masyarakat di luar. Dan apa yang dijawab oleh Tan Sri Anwar Musa adalah apa yang berada di hati, minda dan pemikiran beliau. Baik, Tan Sri, saya nak redakan sedikit suhu panas kita ni, Tan Sri. Kita ada 5,000 orang, Tan Sri, yang terpaku di depan info. Tengok apa diorang nak bergaduh ni. Jangan risau, tuan-tuan dan puan-puan. Ini bukan pergaduhan. Ini adalah satu perbincangan intellectual discourse di antara kami dan juga Tan Sri Anwar Musa, di mana soalan-soalan yang kami kemukakan bukanlah soalan daripada kami, tapi daripada anda pembaca. Baik, Tan Sri, saya nak tanya sedikit untuk meredakan suhu. Tan Sri is already dalam 65 tahun, Tan Sri? Ya? Ya. Tan Sri sudah 65, okey. Tan Sri sudah 3 dekad bergelumang dalam dunia politik. Tan Sri hidup di dalam politik Kelantan yang semua orang tahu. Bukan calang-calang orang boleh survive dalam politik Kelantan. Tan Sri UMNO, Kelantan dikuasai oleh PAS, tapi di kawasan Tan Sri payah hendak menewaskan Tan Sri. Dan kini soalan saya adalah, setelah melalui sepak terajang hampir 3 dekad dalam politik Malaysia, adakah Tan Sri merasakan apa yang Tan Sri lalui ketika ini sebagai menteri kabinet di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin, berhadapan dengan COVID apa semua?
ia semakin lelah dan semakin meletihkan perjuangan Tan Sri? Silakan. Dia begini ya, Ren. Politik ni adalah pilihan kita sendiri. Kita kena bertanya hati kita. Adakah kita masuk politik tu kerana orang, kerana kawan, atau kerana nak kaya, kerana nak projek, nak jadi wakil rakyat, supaya orang panggil kita yang berhormat. Bagi saya datang pada keluarga yang sangat sederhana. Keluarga saya tinggi pada guru-guru, termasuk guru agama, Tok Guru. Ya. Dan saya dibesarkan dalam suasana kehidupan yang sangat dekat dengan rakyat. Musim durian, anak murid hantar durian. Musim kelapa, anak murid kelapa. Waktu saya nak pergi ke sekolah berasrama penuh, tak cukup duit, anak murid arwah ayanda saya bawa lembu daripada kampung Melawi bawa ke Bukit Marak, bagi lembu pada Tok Guru, suruh jual untuk nak biayai saya nak masuk sekolah asrama penuh waktu itu. Jadi latar belakang saya adalah sentiasa duduk dengan keadaan rakyat biasa. Di madrasah ayah saya, siang dan malam orang terus tidur di situ. Datang belajar, kemudian bila sampai musim padi turun ramai-ramai ke bendang, buat bendang Tok Guru. Ya. Jadi bila saya aktif di peringkat masa pelajar di sekolah asrama penuh, saya memikirkan saya ada pilihan. Saya daripada aliran sains, saya dapatlah sikit sebanyak kelulusan yang agak baik dalam akademik dan sebagainya. Tapi saya sendiri sebenarnya yang memilih jalan politik. Ya, saya lepas jadi perancang bandar di Dewan Bandaraya, arwah Datuk Haji Muhammad Yaakob ajak saya balik ke Kelantan. Saya dah ada kerja yang baik di Kuala Lumpur waktu itu, di Dewan Bandaraya. Tapi saya pilih untuk balik ke Kelantan kerana saya mahu melibatkan diri dalam politik di Kelantan. Waktu itu Tan Sri Mak Yaakob adalah Menteri Besar, arwah Hashim Safin yang menulis surat kepada Datuk Bandar untuk menebus kontrak saya. Dan bila saya balik, saya sendiri yang pilih untuk aktif dalam politik. Dan tidak ada siapa paksa. Dalam keluarga saya tak ada orang besar, tak ada orang politik. Dan dalam politik juga saya mula pada bawah, jadi ahli cawangan, jadi JK bahagian, jadi pemuda, lepas tu jadi naib ketua bahagian, lepas tu timbalan ketua bahagian, lepas tu ketua bahagian, baru jadi wakil rakyat. Walaupun pada umur yang agak muda waktu itu. Jadi istilah yang Syarif tanya, adakah saya rasa letih? Jawabnya tidak. Ya, jawabnya tidak. Malah saya merasa saya dah orang yang paling bertuah kerana saya berpeluang berkhidmat kepada rakyat di waktu rakyat susah. Sebab tu saya tak pernah hari ni hari Ahad, saya jalan 7 program hari Ahad. Bermula dengan pagi-pagi menghubungi pemimpin-pemimpin di Labuan, bertanya khabar apa patut kita buat dengan Labuan. Lepas tu join PM pergi ke Seri Johor. Lepas PM balik saya sambung pergi ke Seri ke Gombak. Daripada Gombak balik bersinggah di Seri Rejang. Tumpang makan nasi bungkus dengan dia orang kat situ. Habis di Seri Rejang balik terus pergi ke Kampung Baru. Ya, buat untuk suntikan mobile truck. Habis Kampung Baru balik rumah sekejap, tukar baju, mandi, solat. Lepas tu pergi tengok polis-polis bawa makanan, hantar makanan untuk polis yang bertugas di PKPD di Sungai Penchala. Kemudian balik sembahyang maghrib, makan nasi. Now saya dengan brother dengan you all. Tanya saya ada letih ke tidak? Mungkin tak letih. Tapi minda saya tidak. Saya nak tanya. Tak letih. Kalau pula you tanya soalan-soalan yang provokasi, lagilah saya tak letih. Ya. Tapi pada saya Tan Sri, ada dua perkara tadi saya nak bagi Tan Sri kepah temam. Kerana saya berpeluang tolong orang susah. Saya berpeluang tolong orang yang lambat dapat vaksin, cepat akan dapat. Dan daripada orang pergi cari vaksin, saya bawa vaksin pada orang. Saya berpeluang walaupun dapat tolong orang hanya pergi satu lesen untuk dia berniaga. Dia dapat cari sikit pendapatan. Saya berpeluang bantu orang di PPR, kurangkan sewa mereka. Saya berpeluang buat dasar penjaja-penjaja di bandaraya sampai hujung tahun tak payah bayar lesen. Saya berpeluang buat program My Beras, My Medic dan macam-macam lagi. Saya rasa saya bernasib baik. Penat ke tidak? Penat. Tapi adakah ini mematahkan semangat ataupun rasa lelah? Jawabnya tidak.
Tapi ini tidaklah pula bermakna kita menjadi orang politik yang makin berselera, cita-cita pun mula memuncak nak panjat sana, panjat sini, nak tikam sana, tikam sini. Saya insya-Allah tidak begitu. Politik saya dah beritahu macam Syarif datang rumah saya itu tanya apa dia. Saya kata ini adalah soal fardu ain, fardu kifayah. Saya bertanggungjawab pada Sri Paduka Baginda Pertuan Agong yang kepadanya saya mengangkat sumpah. Saya juga bertanggungjawab kepada kerajaan yang saya terima jawatan untuk menganggoti kabinet. Tak ada siapa paksa. Saya beritahu Syarif semalam. Betul tak Syarif? Dan saya kata, saya dah umur 65, tak lama lagi terpaksa menerima hakikat akan mati. Saya kena bertanggungjawab kepada Allah SWT. Jangan politik ni hanya mikir bertanggungjawab kepada manusia. Akhirnya, lagi besar pangkat, kita akan ditanya. Maka, prinsip saya untuk bekerja adalah bekerja lillahi ta'ala. Baik di Ketera ke atau di mana. Kalau tanya saya, soal yang pentingnya adalah ikhlas. Pangkat jawatan ditakdirkan Tuhan, ada, tak ada. Berkhidmat, kita boleh berkhidmat terus. Tan Sri, minum air dulu. Saya nak tanya soalan panas ni. Ada dua lagi. Minum air dulu. Dua lagi. Saya kena selesaikan benda Tan Sri supaya kita jadi hati ke hati tentang semuanya tentang kerajaan. Ya. Tan Sri, satu adalah saya akan tanya kenapa sekarang akan datang banyak benda yang akan dikaitkan dengan sama ada kita akan melangsungkan darurat tambahan ataupun tidak. Ni kita kena fikir Tan Sri sebab kita ada tempoh hingga hujung Julai. Rakyat mula-mula bercakap tentang perkara ni. Ahli politik tentang spin benda ni. Pihak kerajaan belum lagi memberi penjelasan yang jelas kerana buying time. Tapi untuk orang Tan Sri, persoalan ni telah sampai dengan memerlukan jawapan. Pembangkang lebih dulu memainkan isunya ketika kerajaan tak dapat menjawab dan menyediakan gambaran kerana buying time 6 minggu yang sebenarnya tempoh dia. Saya nak tanya dengan Tan Sri kalaulah kita mencapai satu angka yang selepas kita buat PKP ni, angka tu masih tak baik dan kita kena terima hakikat. Macam saya kata, Amerika buat, England telah melalui tempoh yang okey. Hari ni Tan Sri beritahu dalam 1 minggu ni nampak tak okey. England, walaupun setelah pemeraikannya, tapi hari ni nampak akan ada balik angka. Tan Sri bagi nombor tadi. Kalaulah kita kena sambung lagi darurat, apakah Tan Sri rasa itu adalah pilihan untuk menyambung darurat kalau keadaan COVID-19 ni masih lagi memerlukan kita berada dalam darurat? Saya nak tanya yang dulu. Nanti saya akan ada satu lagi soalan yang saya akan tanya dengan Tan Sri. Walaupun Tan Sri anggap provok, saya anggap soalan. Kerana Tan Sri adalah orang yang boleh menjawabnya. Okey lah, gini ya. Saya cerita sikit lah soal COVID ni. Ya. Soal COVID dah ada kaitan dengan soal darurat ni. Ya. COVID, positif case, kita tak dapat mengawal sepenuhnya. Ada keterbatasannya, kita manusia boleh mengawal. Ya. Ini satu musuh yang kita tak nampak, amat luar biasa, tidak ada ubat, dan dia ada kaedah-kaedah tertentu untuk bangsa, terutama sekali dengan memutuskan rantaian melalui kurangkan pergerakan. Sebab COVID tu sendiri dia tak berjalan. Dia mengebat bila manusia tolong bawa dia. Bila manusia bergerak, maka COVID meloncat-loncat kegembiraan. Ya, macam kata tak boleh hujan lah. Kalau manusia duduk statik, tak bergerak, maka COVID akan murung. Kerana dia tidak dibawa ke mana-mana dan dia cukup tempoh dia kena mati. Maka COVID dalam soal pandemik, dia direct correlation dengan pergerakan manusia. Manusia bergerak, dia mengebat, manusia tak bergerak, dia mati. Tapi secara logik mana boleh manusia tak bergerak? Itu masalah dia. Aspek yang kedua pada soal COVID ini adalah soal vaksin. Fasa awal tak ada vaksin, tak ditemui. Kemudian lepas tahun COVID mengganas, vaksin ditemui. Maka fasa keduanya adalah perkara yang manusia boleh kontrol, iaitu vaksin dan vaccination. Vaksin tak membunuh COVID. Vaccination yang boleh membantu menguatkan manusia menghadapi COVID. Apa maksud saya di sini lah? Angka positif tak ada siapa boleh ramal. Tak ada siapa boleh ramal. Boleh ramal secara umum berdasar pada R0, ya. Macam sekarang tadi kata R0 1.2 tu tak berapa tepat Nal. Sekarang R0 below 1 dah. Ya. Okay. Bila below 1 artinya dia akan
menurun. Kalau 1.1 dia akan naik by 10%, ya. Jadi sekarang alhamdulillah doa makbul, dia sedang menurun. Tapi tak ada siapa menjamin dia tidak boleh naik balik. Tetapi yang boleh manusia kawal, yang boleh kerajaan kawal adalah vaksin and vaccination. Jadi ini yang saya syorkan, make it known to the rakyat, jangan bagi rakyat teraba-raba. Iaitu kita ada plan vaccination yang cukup jelas dan sangat baik. Ya, kita ada produk yang baik, diuruskan dengan baik oleh KJ dan YB Adahan. Tapi mesej banyak yang belum sampai, menyebabkan rakyat panik, bimbang, takut, ya. Di mana program vaksin yang telah disusun semula untuk dipercepatkan akan melalui proses antara Jun ke Disember dengan satu roadmap yang tertentu. Secara kasar, kerajaan walaupun program vaccination yang asal from February to February next year, tempoh setahun, sekarang ini diminta dan boleh dipercepatkan kepada by December kita boleh capai herd immunity. Dan sekarang ini kerajaan mengusahakan lagi dengan beberapa cara untuk mempercepatkan lagi pencapaian herd immunity sekurang-kurangnya di kawasan-kawasan yang tertentu yang ada keupayaan-keupayaan tertentu. Macam saya jaga wilayah, saya bertekad, saya berazam dan saya akan cuba kita capai herd immunity kalau di Labuan before end of August lagi, not to wait until December. Kalau Putrajaya end of July ataupun awal August, not to wait until December. Kalau Kuala Lumpur, saya harap 80% by 31st August, not to wait until December. Sebab kita rasa kita ada kapasiti. Kita suruh klinik main peranan, mobile truck main peranan, PPV mega yang KJ tambah. Dan bila saya hitung, sekarang ni kita inject 7,000 orang saja sehari, 8,000 orang sehari. Melalui vaksin truck saya Ahad petang tadi 24,500 kita buat injection hanya dalam masa 4 hari. We can do it. Maka demi nak menyelamatkan rakyat, sementara kes positif kita tak boleh kawal, kita boleh kawal ini proses vaccination. Jadi soal kebimbangan kita ke depan, jangan terlalu bimbang. Tuhan menuntut kita supaya berikhtiar, iaitu satu kelok adalah kelok vaccination. Daripada sekarang ini, bermula itu 20,000 orang sehari, naik 40, 80, 90 dan minggu lepas 150. Dan kita merasakan kita boleh vaksin 1,000,000 orang dalam masa 4 hari. It can be done. Walaupun tidak boleh mendadak secara berperingkat-peringkat. Sekarang ini vaccination di surau pun kita buat, Pandu Lalu di Ipoh kita buat, di Kedah buat di masjid, saya akan bawa ke Pasar Borong, kita bawa ke PPR, bermacam-macam selain daripada PPV. Ini yang dibuat dengan cantik oleh jawatankuasa dan dibantu oleh negeri. Jadi roadmap dia, by August saya menjangkakan, ini saya jangkakan. Kalau silap angka nanti KJ marah dengan saya. Saya menjangkakan dan kita harus mencuba by 31st August, national average vaccination at least 50%. Kalau berarti kita 12 juta. Ya. Berarti 12 juta suntikan sebelum Hari Merdeka. Bukan lagi 12 juta ya, kita kena kira kali 2. Ya, saya faham, tapi 12 juta orang disuntik. Kita kena buat lebih pada 70 juta suntikan. Ya, kalau untuk 100% penduduk kali 2, kita booking lebih pada 70 juta suntikan. Nak dapat capai 80%, kita kena suntik lebih kurang mungkin sekitar 65 juta. 50% adalah lebih kurang capai 30 juta lebih. Dan saya rasa jawatankuasa KJ mampu dengan kerjasama semua pihak. Mampu sebelum 30 bulan Ogos.
By 31st Ogos kita boleh achieve, boleh cross 50%. Dan untuk wilayah persekutuan insya-Allah boleh cross 80%. Daripada daripada sekitar 2 juta orang, Datuk yakin sebelum 31 bulan Ogos wilayah akan mendapat 50%. 2 juta itu semua umur. Yang kita suntik 18 ke atas, itu sekitar 1.3 juta lah. 1.3 juta. Dan Datuk yakin akan dapat 50%. Lebih kurang 2.6 juta dos suntikan. Saya Datuk yakin akan capai? Kita kena usahakan. Kita kena kerja, hari Ahad kena kerja. Untuk makluman Yunal, 2 malam lepas di Seri Gombak, kita suntik, kita berhenti pukul 2 pagi. Orang mungkin tak tahu, Masyarakat mungkin tak tahu. Di Seri Gombak pukul 2 pagi pun kita berhenti selagi tak habis yang kita ada. Dan orang sanggup tunggu. Jadi kita kena beri kepahaman pada rakyat sekarang. Kita bukan meraba dalam gelap. Kita ada schedule delivery of vaksin sekarang mengikut jadual. Daripada 3 jenis vaksin, kita ada 2-3 lagi jenis vaksin yang belum dapat kelulusan NPRA. Kalau CanSino diluluskan, Sputnik diluluskan, Johnson & Johnson diluluskan, we have more supply. Okay, Sinovac sekarang dibotolkan dalam negara kita sendiri. We can have more. KJ is getting more. So semuanya ini sedang disusun oleh kerajaan supaya rakyat kita, lebih-lebih lagi wilayah persekutuan, kita akan capai dan kita boleh capai herd immunity lebih awal daripada rancangan kerajaan yang asal. Jadi by Ogos kalau 50%, by Oktober mungkin 60-70%, sebelum sampai Disember, sekurang-kurangnya COVID tetap ada, kes positif macam di England, macam di Amerika tetap ada, tetapi dia tidak harmful dah kepada orang yang dah ada immunity. Macam jadi dia turun derajat kepada darjat kuman sesama. Sesama tetap ada, tapi dia tidak lagi membawa maut misalnya. Kes kematian. Jadi ini perancangan yang jelas yang ada. Satu, kelok program vaksinasi nasional yang kita boleh kawal dan kita mesti buat sebaik mungkin. Satu lagi, kelok kejadian kes COVID positif yang ada gelombang naik turun bergantung pada pergerakan manusia. Dan dia akan bertemu pada satu titik now. Kalau you buat graf naik sampai 50% 31st Ogos. Graf menurun untuk kes COVID mungkin menurun ke tahap 2000 kes sehari. Bila jangkaan pada bila tu? Ya? Unjuran 2000 kes sehari yang dijangka unjuran pada bila? Saya pilih buat projection kita pada penghujung bulan Ogos awal September, line ni akan boleh cross. Ya, kerajaan kena push down kes COVID kepada bawah 2000 dan vaccination sampai 50%. At that time rakyat akan rasa lebih selamat dan rakyat boleh menjalankan aktiviti bukan kerana COVID tak merebak, COVID tetap merebak, tapi rakyat sudah ada ketahanan. Ini tindakan kita lakukan. Tan Sri, bercakap tentang memberi keyakinan kepada rakyat ni, Tan Sri. Saya nak tanya Tan Sri, tentang desakan supaya parlimen dibuka ini, adakah ini satu, Tan Sri rasa benar-benar suara rakyat ataupun ini hanyalah satu modal politik? Silakan Tan Sri. Saya tak dapat jawab secara persis ya tentang itu, tapi sebagai ahli parlimen, saya suka parlimen bersidang. Ya. Sebab kalau kita parlimen tak bersidang, kita duk bercakap macam mana sekalipun tak capai maudhu sebagai kita ahli parlimen. Apa lagi ahli parlimen yang tak ada dalam kerajaan? Kita yang ada dalam kerajaan ni bolehlah juga bercakap. Dan ini asas kepada demokrasi dalam negara kita. Jadi pada saya secara peribadi, saya suka pada parlimen bersidang, ya. Satu. Yang kedua, Syaril, amat penting kita faham sebagai pembuat undang-undang, parlimen bersidang itu dalam konteks yang bagaimana, ya. Pertama, kalau dalam situasi proklamasi darurat sedang berjalan, yang sekarang ini, yang tamat pada 1 hari bulan 8. Setelah kita istihad, setelah tuanku
menandatangani proklamasi darurat, banyak yang tidak faham, bersama proklamasi darurat itu telah dikeluarkan satu ordinan untuk menggantung perkara 50/55 dalam perlembagaan, di mana kuasa memanggil, memprorok parlimen itu digantung. Dia tiap-tiap kali darurat ni dia berbeza-beza. Darurat 69 lain bentuk dia. Darurat kali ini lain, darurat banjir lain. Bergantung pada bentuk proklamasi. Jadi kali ini darurat kesihatan. Dan telah diputuskan untuk kuasa memanggil parlimen untuk darurat kali ini tidak ada. Kecuali dengan kehendak dan nasihat daripada Ketua Majlis, iaitu Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Okey. Yang kedua, tujuan kita adakan proklamasi yang sedemikian ialah untuk membolehkan undang-undang dibuat secara ordinan. Sebab tu kita call for darurat kesihatan, iaitu undang-undang yang perlu nak dipakai segera. Sebagai contoh, sekarang ini hospital kita tak cukup. Sekarang kita nak pakai hospital pengajian UKM. Sekarang ni hospital UKM sedang dikonvertkan untuk menjadi juga hospital COVID. Kita perlu kuasa undang-undang nak buat begitu, tidak orang boleh dakwa kita. Dan kita keluarkan ordinan, kita dapat buka hospital dengan lebih. Atau kita nak paksa private practitioners atau private hospital untuk ambil pesakit COVID. Dia boleh menafikan, dia ada hak kebebasan dia nak ambil pesakit mana. Tapi kita rasa hospital tak cukup. Kita boleh buat ordinan mewajibkan dia ambil. Jadi untuk keperluan yang sedemikian, yang sebahagiannya pun sudah kita gunakan, dah banyak dah ordinan yang kita keluar untuk melicinkan pengurusan COVID. Di mana kuasa buat undang-undang itu di bawah proklamasi darurat kita bagi pada Tuanku Agong. Kuasa legislatif, ya. Dalam keadaan normal kuasa itu kena ada di lower house, upper house yang di Pertuan Agong. Kita potong dua tangga, kita bagi pada yang di Pertuan Agong, sign ordinan, jadi undang-undang sampai habis tempoh darurat. Lepas darurat boleh berkuasa undang-undang itu sekat 6 bulan saja. Lepas 6 bulan nak pakai lagi, mesti kena bawa dalam parlimen yang bersidang. Baik. Ini banyak perkara yang orang tak faham. Yang kedua, dalam perlembagaan kata, situasi yang sedemikian, yakni situasi di mana Agong ada kuasa buat undang-undang, selagi mana parlimen tidak bersidang serentak. Kena faham di situ. Banyak yang saya tengok, termasuk ahli parlimen, dia tak faham di situ. Dalam tu dia kata, kalau apabila parlimen, yakni Dewan Negara dan Dewan Rakyat dipanggil bersidang serentak, maka kuasa Agong buat undang-undang terbatallah dengan sendiri. Baik. Balik pada soalan nak bersidang. Kita kena tanya, nak bersidang yang bagaimana? Nak bersidang secara khusus, tidak bersidang serentak, boleh. Dengan syarat Ketua Majlis boleh memanggilnya. Dalam darurat sekarang, boleh bersidang. Tuanku Agong pun pernah keluarkan satu titah dalam satu surat, parlimen boleh bersidang dengan syarat diminta oleh Ketua Majlis atas nasihat Kabinet atau Perdana Menteri, boleh. Tetapi tadi perkara saya lupa 50 ke berapa. Jadi darurat kali ini untuk makluman tak boleh disambung. Kena faham. Darurat yang ini declare dengan tarikh tutup yang jelas. Bila proclamation sign, dia kena habis pada 1 hari bulan Ogos. Maka dia tak boleh sambung automatik. Melainkan kalau nak juga darurat, kena buat satu lagi proklamasi darurat yang fresh, yang baru. Baik, kalau kita nak dalam masa darurat ni parlimen bersidang, boleh tak boleh? Jawabnya boleh. Di mana bila proklamasi darurat yang lagi sekali ini, jangan gantungkan perkara 55 tadi. Hanya kuasa beri pada Agong, parlimen boleh bersidang asalkan tidak bersidang serentak. Tapi kalau bila bersidang serentak, artinya lower house upper house boleh buat undang-undang, maka tak boleh lagi ada kuasa pada Agong. Jadi ini semua
kita boleh pilih ada option. Asalkan pilihlah option yang terbaik bagi menyelesaikan, membereskan soal menguruskan COVID. Pada saya. Okey. Dan kita bagi mungkin sudah hampir 1 jam setengah Tan Sri. Wah, dalam diam-diam ni mungkin saya bagi peluang kepada Tuan Haji Zainal untuk bagi satu soalan yang short and sweet ataupun untuk pada Tan Sri pada malam ni. Silakan Tuan Haji. Saya ucap terima kasih Tan Sri kerana Tan Sri sanggup merendah diri dan hadir menjadi tamu di Garasi TV. Itu saya rasa sangat gembira kerana sekurang-kurangnya kami tak bersendirian. Dan selalunya saya dan Syahrir dia stream 3 petang 9 malam menjelaskan beberapa benda. Kadang pantai kerajaan, kadang sokong kerajaan. Tapi adilnya bila ada orang kerajaan yang datang explain. Jadi orang lebih faham. Sebab dalam apa jua keadaan pun Tan Sri, dalam apa jua pun keadaan, Garasi ini memilih untuk kita bergerak ke depan. Paling tidak sama ada kita suka politik atau tak suka politik. Tapi Garasi ini percaya bahawa rakyat perlu terus hidup. Apa saja yang baik untuk rakyat adalah baik. Kalau kita mengkritik adalah kerana kita tahu kritikan itu kita harap dapat memberi sedikit kebaikan kepada rakyat. Kalau kita menyokong bukan kita mengampu dengan harapan rakyat memahami dasar kerajaan untuk buat kita bergerak ke depan. Kerana saya fikir media dalam keadaan sekarang ni adalah media yang sepatutnya tidaklah lagi menjadi sebab kami tak ada penaung Tan Sri, kami bebas. Jadi kami lebih memilih sekurang-kurangnya suara rakyat dan lebih banyak disuarakan. Saya ucap terima kasih Tan Sri datang. Kerana saya telah bertanya banyak soalan yang mungkin menyinggung perasaan Tan Sri dari depan orang. Depan orang lah juga saya memohon maaf kalau saya ada menyinggung perasaan Tan Sri. Kerana Tan Sri berada dalam keadaan tak sihat. Kalau saya menyerang kerajaan, kerana saya menyerang kerajaan di hadapan orang yang menuntut 5,000 orang ni, saya mohon maaf. Tapi niat saya adalah baik bahawa sekurang-kurangnya Tan Sri berkata benar adalah penting untuk sekurang-kurangnya. Tidak menyembunyikan perkara benar membuatkan hati kita berasa lapang. Walaupun kadang-kadang sedikit melukakan, tapi kebenaran adalah ubat yang paling baik daripada sedikit pelukaan kerana saling menyinggung. Saya ucap terima kasih banyak kepada Tan Sri kerana kami gembira kalau Tan Sri nak datang lagi. Kurang-kurangnya ada hari-hari yang senggang peminat nak dengar pasal bola sepak. Tan Sri orang lama nak bola sepak. Banyak orang tanya saya pun nak jawab jadi sedih dengan keadaan bola sepak Malaysia. Kita bincang lain kali. Apa pun Tan Sri, penjelasan Tan Sri jelas, tapi saya masih lagi nak menyampaikanlah suara hati rakyat. Satu, bahawa kerajaan perlu membaiki jentera komunikasinya kerana apa yang Tan Sri jelaskan nampaknya kelihatan seperti raksasa yang keluar daripada muka lautan. Itu maklumatnya sebenarnya di level saya pun tak ada akses maklumat tu. Dan yang kedua, saya masih lagi berharap Tan Sri dapat menyampaikan kepada kerajaan bahawa rakyat masih lagi terseksa dengan ekonomi sekiranya tiada janaan bantuan yang baru. Kerana kalaulah Tan Sri kata angka tu berarti kita akan lalu 2 minggu tambahan lagi pada hujung Jun. Saya fikir kata ada sikit derita rakyat dekat situ yang tak terbayar dan tak terbela oleh dana yang telah kerajaan sediakan. Terima kasih banyak Tan Sri. Saya bersyukur seorang yang berjiwa besar Tan Sri hadir dalam siaran Garasi TV, syarikat yang jual baju terpakai Tan Sri. Tetapi kerana lebihnya kita ada baju terpakai kan? Baju-baju terpakai saya jual. Malam ni kita jual tema dia Hawaii. Lawa-lawa dia baju tu. Saya nak kata gini, Nal saya nak kata gini. Sesiapa saja, baik sekarang atau masa akan datang, sesiapa saja yang membentuk kerajaan, jangan mimpikan nak jadi kerajaan yang rakyat tak kritik. Kita mesti bersedia menjadi kerajaan yang mesti dikritik oleh rakyat. Malah saya lebih bimbang kalau ada kerajaan yang rakyat dah takut nak kritik. Sangat berbahaya pada saya apabila dah jadi kerajaan, sama ada rakyat tak dibenarkan mengkritik ataupun rakyat takut atau rakyat pilih untuk tidak mengkritik. Saya rasa itu tandanya kerajaan itu akan menjadi sebuah kerajaan yang out of touch atau kerajaan yang sombong, kerajaan yang bongkak. Maka yang pertama, hendaklah kita menerima, malah kita bersyukur rakyat kita berani mengkritik kita. Satu. Alhamdulillah. Yang kedua, apabila kita kerajaan telah dikritik, ambillah kritik itu sebagai benda yang pahit tapi dia menjadi penawar. Memang kena kritik pahit. Sebab naluri manusia tak suka dikritik, dia suka dipuji. Ya. Tetapi puji itu adalah racun, Nal. Ya. Tetapi pada saya kritik itu adalah penawar sebab kritik itu menyedarkan kita di mana penyakitnya. Jadi apabila rakyat mengkritik kita, jangan cepat say no. Jangan cepat in denial. Ambil masa sejenak, renungi kritik rakyat. Mungkin rakyat yang mengkritik itu tak berapa tepat.
Tetapi kalau kita faham di luar sana ada ketidakfahaman. Sebab tu dia kritik secara tak tepat. Maka apa penawar dari segi kita? Betulkan ketidakfahaman itu. Maknanya kita lah yang kena ambil tindakan dari segi kita kerajaan. Sebab itu pada saya kerajaan mesti terus terbuka. Dan kerajaan mesti meraihkan suara-suara yang datang, sama ada suara yang jujur, walaupun kita tahu kadang-kadang adalah juga suara yang tidak jujur. Kerana ada ulterior motif masing-masing. Kita berada dalam negara demokrasi, kita terimalah itu sebagai satu realiti. Jadi bagi saya, setakat mana yang boleh saya menerangkan, saya tidak ada apa-apa kepentingan. Saya bukan orang nak jadi presiden, nak jadi Perdana Menteri. Tak ada dah. Sempat menyindir. Sempat menyindir. Apa yang ada. Ya, cuma sebagai penutup, kalau mana ni mana bola, you pun sebut soal bola. Ya. Bola ni tepatlah tu pilihan you sebagai contoh tu. Jadi pertama, kalau baru main 45 minit dan kalau gagal skor gol jangan marah, terus lari keluar stadium. Tunggu sampai 90 minit. Jadi lawan Covid ni baru 45 minit Nal, ada 45 minit lagi. Mungkin main tak cantik, ada peluang lagi ubah strategi. Ya. Ada peluang lagi kalau nak tukar-tukar pemain sikit, tukar taktik sikit. Itu yang pertama. Tukar pemain. Tolong dengar tu. Lain kali kita bincang soal tukar pemain rasanya. Jangan tukar pasukan. Begitulah tadi dalam tempoh 1 jam 30 minit kita berhadapan dengan seorang menteri, seorang ahli politik yang sangat gentleman. Terima kasih kepada Tuan Haji Zainal Rashid Ahmad. Terima kasih Tan Sri Anwar Musa. Terima kasih kepada semua yang menonton di Garasi. InsyaAllah kita akan memberikan yang terbaik untuk anda. Ingat, perbincangan malam ni bukanlah untuk menentukan siapa menang dan siapa kalah, tetapi adalah luahan hati daripada rakyat dan luahan hati daripada mereka ataupun individu yang berada dalam kabinet itu sendiri. Tahniah kepada semua rakan-rakan Garasi sehingga kita bertemu sekali lagi. InsyaAllah. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Zainal Rashid Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.